Nantok je lah. Buat ramah je lah. Assalamualaikum. Cantik orang. Kamu boleh. Kamu kerja apa dia? Saya kerja dekat KCC. Oh gitu. Dah lama kamu duduk sini? Lama dah dalam 10 tahun. Oh, jarang masjid ya? Buat ramah-ramah. Alah jangan duduk diam. Ni dia pun nak segan apa yang dia boleh diam. No. Buat ramah-ramah. Alah anak kamu duduk di mana? Isteri kamu orang mana? Ramah-ramah. Bila dah ramah, dah mesra, lepas ni boleh jumpa. Assalamualaikum, malam besok saya kata, orang mana? Kuala Lumpur. Oh, boleh datang. Kan sono itu. Tapi kalau kita diam, duduk di luar pintu je bersalam dengan dia pun tidak, duduk dalam kemah je, bila nak datangkan silaturahmi. Jadi manusia yang sempurna imannya ialah orang yang paling baik dengan jiran. Kalau kenduri kahwin jiran, kita digombak. Sahabat kita digombak kenduri kahwin besok. Jiran kita pun kenduri besok. Utamakan yang dekat dulu. Jangan pergi yang gombak tu. Ni utama dalam taman permata ni dulu. Telefon kawan digombak, aku lambat sikit. Depan rumah aku ni kenduri, aku nak tolong dia dulu. Kan dia ketera tak ketera. Aku depan rumah, seolah-olah aku ni tuan rumah. Tuan-tuan jaga pagi. Okey, ujung mana? Lipat aja berapa ujung lah. Tuan-tuan jaga pakai. Ini tidak, dia buat je tuan-tuan. Tak campur pun. Inilah masyarakat kita. Dia kalau boleh kita ubah balik. Sebab kita duduk dalam taman. Kalau kita, kampung kita baik, perompak tak datang, penyamun tak datang, penagih dadah tak sampai, penjual syabu tak sampai, anak-anak semua kita kenal. Yang tu yang Nabi sebut. Yang keempat Nabi kata, wahibban nas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Kalau kamu nak jadi orang muslim yang paling baik, ialah kamu sukakan saudara kamu macam kamu suka bagi diri kamu sendiri. Dia Islam lah, dia Islam. Dia saudara kita lah, dia saudara kita. Anak dia tu sakit, kita tolong. Anak dia jahat, kita tolong. Tolong berhentikan kejahatan anak dia. Itulah orang yang paling sempurna Islam. Jangan tuan-tuan cakap, lantaklah bukan anak aku. Abang, anak jiran kita bang isap dadah bang. Dengan campur haiwan. Biar dia bang, lantak dia bang. Jadi anak kita tak isap dadah. Jangan. Sayang, anak dia isap dadah macam anak kita isap dadah. Jumpa dengan bapak dia. Macam mana nak selesaikan masalah anak kamu dia? Aku susah hati, aku kesian tengok kamu. Anak pula buat hal pula, macam mana nak buat? Kamu nak hantar pusat serenti ke, nak report polis ke, nak hantar pusat swasta? Kalau kamu nak hantar pusat swasta, aku ada kenal 2-3 pusat swasta yang boleh rawat budak-budak isap dadah ni. Aku boleh bantu, tapi kamu kena bayar lah sebulan 600, 700. Mampu je kamu bayar. Kalau kamu masuk pusat serenti boleh juga, lagi bagus, free semuanya. Mana kamu nak? Tapi saya takut malu lah Abang Haji. Nanti kalau polis datang cukup malu lah saya. Aku nak malu deh. Bukan kamu je nak anak kamu isap dadah. Budak sekarang, kita kepung kot sini, dia keluar kot sana. Kita kepung, dia keluar kot Bukit Beruntung. Kita keluar Bukit Beruntung, dia keluar kot Gombak. Tak guna kita kepung pun. Dia banyak jalan, biasalah. Bukan kamu yang suruh dia isap dadah. Bukan salah kamu. Ada isteri kamu jual pagi-pagi, masak sarapan pagi-pagi, kuih dadah ada. Dia ni cucu kodok dadah ni hang kita makan. Mana ada mak jamu dadah ada anak-anak. Biasalah dia. Sekarang kita cari jalan nak tolong kamu. Tuan-tuan adalah orang yang paling hebat Islamnya. Tuan-tuan sayang pada dia. Walaupun dia parti lain, walaupun dia berbeza parti, walaupun dia berbeza ideologi, walaupun dia berbeza fahaman dengan kita, walaupun dia tak sama dengan kita, dia adalah saudara kita. Tolonglah dia, bantulah dia, sayanglah kepada dia. Yang ni yang kita nak bawa dalam taman permata. Dia pecah rumah dia kena pecah. Macam rumah kita kena pecah. Kita kena ingat, hari ni rumah dia kena pecah, satu hari rumah kita pula kemungkinan kena pecah. Sebab itu kita kena sayang. Bila sakit dia ziarah, bila dia suka datang rumah dia. Anak dia dapat universiti, suka. Bila anak kamu nak masuk U, pertengahan bulan 6 nanti, alhamdulillah, sono aku tengok. Ucapkan dia, sayang dia, tahniah lah mak, kamu berjaya masuk U, belajar dia elok. Jangan buat tak elok pula. Suka pada dia. Anak dia bersalin, dia dapat cucu. Ziarah dia, tu dia hamper tinggi. Tak tepi budak tu.
Comel gila anak kamu ni, ya Allah, subhanallah. Macam muka bapak dia. Laki perempuan. Perempuan Masya Allah cepat dapat jodoh. Kan seronok. Saya dia budak. Kan seronok. Saya pada ayat ni nombor 4, orang yang sempurna Islam. Yang terakhir kata Nabi, jangan banyak ketawa. Banyak ketawa itu ialah mematikan hati. Ya, mematikan hati. Itu saja-saja gelak. Gelak sampai nampak anak tekak. Gede-gede tekak. Gelak. Itu namanya dhahik. Ya, dhahik ni dalam. Gelak dia macam Prem Chopra. Mirena Prem Chopra. Itu nama dia. Yang tu dilarang. Gelak macam jin Ahmad Albab. Kita ingat kita Ahmad Albab 1966. Ini harta bukan kamu yang punya, Ahmad Albab yang punya. Ingat Ahmad Albab. Itu dhahik. Itu gelap hati jin kita. Dia gelap hati. Jadi tuan-tuan, jangan banyak ketawa. Duduk kan. Nabi kata siapa yang banyak ketawa di dunia, banyaklah menangis di hari kiamat. Siapa yang banyak menangis di dunia, banyaklah dia akan senang di hari kiamat. Jadi yang kita nak gelap, yang kita nak suka tu hari kiamat. Yang dunia ni tak apalah tuan-tuan, susah-susah. Penutup kuliah kita pada malam ni, saya nak bawa pada tuan-tuan satu pemikiran. Satu pemikiran letih. Saya letih lah. Tuan-tuan letih. Semua letih. Letih dengan kerana suami. Tak ada suami, cari suami, menyusah bila dah ada suami. Letih kerana isteri. Tak ada isteri, gatal pergi menikah. Sekarang dah pening kepala. Tak ada anak, pergi cari anak. Letih bela anak. Daripada kecil sampai anak tutup. Daripada rumah tak ada, beli rumah, letih bayar sewa rumah, bayar hutang rumah. Daripada tak bercampur dengan masyarakat, pergi campur dengan masyarakat, lama-lama bergaduh pula dengan masyarakat. Letih. Kadang-kadang kita ada pening kepala, letih. Dengan sakit, tiap-tiap bulan kena pergi hospital, ambil ubat, buat check up, letih. Masalah sana, masalah sini, masalah sini, masalah sana, letih sangat. Kadang-kadang tidur malam tak boleh, penat fikir macam-macam. Tuan-tuan, sampai bila kita ni nak letih? Saya ni mengajar orang ni daripada Johor sampai ke Perlis. Sampai bila saya nak mengajar? Sampai bila? Saya tak nak rehat lah. Saya pun nak rehat. Saya nak rehat bila saya masuk dalam kubur. Bila saya mati, saya tak fikir lagi masalah. Saya tidur lena dalam kubur. Malaikat bukan nanti tak kacau, siapa pun tak kacau. Saya tidur lena. Saya dah tak ada letih dah hidup hari itu. Biarlah saya rehat dalam kubur. Itulah rehat yang sebenar. Tuan-tuan tak nak ke rehat yang sebenarnya dalam kubur? Tak fikir masalah sakit jantung, tak fikir masalah anak, tak fikir masalah suami, tak fikir masalah politik, tak fikir masalah negara. Semua tuan-tuan tak fikir. Caranya ialah mati dan duduk dalam kubur tak fikir. Bagaimana nak jadikan orang dalam kubur langsung rehat, yang macam Allah sebut dalam surah Yasin? Tak ada siapa usik dia. Jawapan dia ialah jangan cari pasal dengan orang. Ni dia dah 5 benda. Tuan-tuan buat 5 benda ni, memang tuan-tuan rehat sungguh dalam kubur. Tuan-tuan tak ada dosa ngumpat, tuan-tuan tak ada dosa fitnah, tuan-tuan tak ada dosa zina, tuan-tuan tak ada dosa tak semayang, tuan-tuan tak ada dosa lawan mak bapak. Tuan-tuan baik sangat-sangat. Dalam kubur memang tuan-tuan rehat sampai hari kiamat, sampai ditiup sangkakala, barulah tuan-tuan berkata, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada rahman. Sampai maki pada malaikat, celaka sungguh, siapa yang ganggu kami tidur ni? Kami elok tidur ni, siapa kacau ni? Malaikat jawab, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang